Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahhimna 'alimna ta'wil. Allahumma fahhimna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa فوضوا إلى الله إن الله بصير بالعباد. Okey, sahabat semua, kita sambung pelajaran kita pada hari ini untuk topik yang baru. Topik yang baru iaitu biodiversity. Okey. Biodiversity. Okay, so untuk ini kita tengok sistem pengenalan dan penamaan organisma. Macam mana kita nak kelaskan organisma tu dan namakan. Pertama, menerangkan kenapa perlunya sistem pengelasan yang penamaan. Kenapa perlu? Kedua, kenapa memerihalkan pengelasan organisma berdasarkan ada 6 alam. 6 alam. Kemudian kita dah kelaskan dia pada 6 alam, kita nak mencirikan setiap satu daripada alam tersebut. Kemudian menerangkan bagaimana menamakan mengikut penamaan binomial. Kemudian membina kunci dikotomi. Okey, keperluan sistem pengenalan, pengelasan dan penamaan organisma. Pertama ialah apa itu taksonomi. Taksonomi adalah satu bidang biologi yang melibatkan pengelasan, pengecaman dan penamaan organisma mengikut satu sistem yang teratur. Kelas, ngecam dan namakan. Apa dia? Kita kelaskan dulu. Lepas tu kita camkan dia. Kemudian baru kita namakan. Itulah taksonomi. Okey. Bertujuan untuk menguruskan bahan, maklumat dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan satu pendekatan yang sistematik, teratur dan memudahkan rujukan dalam komuniti saintifik. Okey, pengelasan organisma mengikut taksonomi. Pertama, mengelaskan. Organisma dikategorikan berdasarkan ciri yang boleh diperhatikan. Ciri yang boleh diperhatikan. Berdasarkan sistem hierarki taksonomi. Kemudian pengecaman. Organisma dikenal pasti menggunakan kekunci dikotomi. Kemudian organisma dinamakan mengikut sistem tata nama binomial. Nanti kita tengok kenapa namanya binomial. Bi ni 2, nomial ni nama. Okey. Okey, pengelasan organisma. Semua organisma dalam dunia dikelaskan kepada 6 kumpulan besar yang mengikut sistem 6 alam. Apa alam tu? Ialah Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia. Okey, Animalia ni animal. Plantae adalah tumbuhan. Fungi, kulat, Protista, protozoa, Eubacteria dengan Archaebacteria. Okey. Bakteria lah. Tapi ada 2 jenis bakteria tu Organisma dikelaskan ke dalam alam masing-masing berdasarkan ciri-ciri serupa yang boleh diperhatikan seperti jenis sel, bilangan sel dan juga jenis spesifik. Ini adalah 6 alamnya. Bakteria ada 2 jenis, Archaebacteria dengan Eubacteria. Kemudian Protista, kemudian fungi, kemudian Plantae dengan animal. Okey, kita tengok Archaebacteria ni
Dia adalah prokaryote. Organisma dia unisel, ada satu sel saja. Dia boleh autotrof ataupun heterotrof. Autotrof maksudnya boleh membina makanannya sendiri. Tak kisahlah kemosintesis ke, fotosintesis ke, tapi dia autotrof. Maksudnya boleh membina makanannya sendiri. Heterotrof maknanya dia mendapatkan makanan daripada organisma yang lain. Itu archaebacteria. Okey. Kita tengok protista. Tapi cikgu suka nak tengok bakteria dulu ni, kita tengok ni dulu. Eubacteria. Eubacteria adalah prokaryote, sama juga prokaryote dengan archaebacteria. Kemudian dia unisel juga. Dia sama ada autotrof ataupun heterotrof. Okay. Kita tengok dulu. Apa maksud prokaryote? Prokaryote tu maksudnya dia punya nukleus tak ada. Kromosomnya duduk bersepah aja dalam sitoplasma. Dia tak ada membran nukleus. Itu maksudnya. Okey, kita patah balik kepada protista. Okey, ini dah sama saja. Kita tengok protista. Protista adalah protozoa. Eukaryote. Eukaryote maknanya dia punya nukleus, dia ada, dalam nukleus ada kromosom. Macam tu. Barulah ada sitoplasma, barulah ada. Itu maksud eukaryote. Okey. Unisel ataupun multisel. Tapi yang kita dah belajar kebanyakannya unisel. Paramecium unisel, amoeba pun unisel. Ni paramecium. Ni paramecium. Yang ada vacuum mengecut tu kan. Ini amoeba. Amoeba dia macam gini bentuk dah tetap. Okey. Sama ada dia autotrof ataupun dia heterotrof. Okey. Kalau kita tengok amoeba dengan paramecium, dia bukan, dia heterotrof. Dia dapat makanan daripada dia makan bakteria. Itu adalah amoeba dengan paramecium. Okay, kita tengok plante. Plante ni tumbuhan. Mestilah dia eukaryote. Kita dah belajar dah. Mesti ada nukleus, ada membran nukleus. Kemudian dia adalah organisma multisel, banyak sel. Dia adalah autotrof, boleh membina makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini fotosintesis. Okey, ini tadi kita dah sebut. Okey, kita nak tengok fungi pula. Fungi ni adalah kulat. Eukaryote, maknanya dia masih lagi ada nukleus. Eukaryote. Organisma sama ada unisel ataupun multisel. Kalau dia yeast, dia adalah unisel. Yeast pun termasuk dalam fungi juga. Yeast adalah unisel. Multisel, kulapo, muko, yang ada pada roti tu. Dia ada macam ni, spongium, macam bulat lah. Okey. Dia adalah heterotrof. Dia dapat makanan daripada organisma yang lain. Maksudnya apa dia buat? Okey, ni saya katalah ni. Fungi ni. Dia duduk pada benda yang dah mati. So apa dia buat ialah dia keluarkan enzim pencernaan, enzim. So bila enzim tu dah keluar dekat substrat ni, dekat apa tu, dekat dia punya, dia tumpang tu. Kemudian dah hidrolisis, barulah diserap balik. Itu itu maksud dia, fungi. Kemudian animal eukaryote, betul. Organisma unisel ataupun multisel. Biasa kita sangat nampak animalia ni biasanya memang multisel, biasanya. Banyak sel. Dan dia heterotrof, dia tak boleh buat makanannya sendiri. Okey, ni dah. Okey. Kita tengok balik. Archaebacteria merupakan organisma prokaryote, unisel, merupakan bakteria primitif, primitif, mempunyai dinding sel yang tidak mempunyai peptidoglycan.
peptidoglycan. Habitat ni di kawasan yang sangat panas, berasid, masin ataupun di persekitaran ada oksigen ataupun kekurangan oksigen. Panas, berasid, maksudnya kawasan yang ada gunung berapi tu ataupun mata air panas, dia boleh hidup kat sini Archaebacteria. Contohnya adalah bakteria sulfur. Bakteria sulfur. Ataupun Halobacteria salinarum. Halobacteria salinarum. So yang satu lagi tu bakteria sulfur tu Sulfolobus species. Okey. Apa beza dia dengan Archaebacteria dengan bakteria? Satu tadi dia adalah hidup di kawasan yang ekstrim lah kat sini. Okey, kita tengok. Terbagi pada 3 kumpulan berdasarkan habitat. Pertama ialah metanogen. Merupakan bakteria anaerob obligate. Dijumpai di kawasan paya dan saluran pencernaan haiwan ruminant serta manusia. Menghasilkan metana sebagai hasil sampingan. Sebab itu namanya jadi metanogen. Sebab dia menghasilkan metana. Metanogen. Okey. Duduk kat mana? Duduk kawasan paya ataupun sistem pencernaan. Okey. Kedua ialah halofil. Dijumpai di kawasan yang sangat masin, iaitu di laut mati. Kalau ikut kita belajar dulu, cara nak ngawet makanan, kita letak dia dalam garam, betul tak? Supaya nanti air akan keluar daripada makanan tersebut. So bakteria tak boleh hidup. Masin macam itu dan sampai terapung itu punya badan tu. Ada juga bakteria yang hidup, iaitu namanya halofil. Satu lagi ialah thermophil. Thermophil merupakan bakteria yang tahan suhu yang tinggi, di mana suhu optimumnya ialah 60 hingga 80. Padahal kita biasanya kita belajar enzim 60 dah tengah asli, dah habis dah semua kosong dah. Tetapi suhu optimum dia untuk dia adalah 60. Baru nak optimum, kita 37 dia 60. Dijumpai di kawasan mata air panas yang berasid seperti Taman Negara Yellowstone. Kalau awak tengok ada cerita tentang Yellowstone dekat Amerika Syarikat, nanti Google. Ada kawasan air panas. Okey. So Archaebacteria ni dia terbagi pada 3, iaitu metanogen, iaitu yang menghasilkan metana, halofil yang duduk di laut mati yang masin sangat, thermophil iaitu yang hidup di kawasan yang bersuhu tinggi. Okey, dan juga kawasan yang bersuhu tinggi. Okey. Thermophil senang. Halofil masin. Macam mana nak ingat masin tu? Metanogen senang sebab ada metana. Okey. Dah cukup. Kita tengok pula Eubacteria. Okay, Eubacteria merupakan organisma prokariot. Sama juga macam Archaebacteria tadi. Kemudian biasanya unisel dan biasanya sel berhimpun untuk membentuk koloni. Dia tak duduk seorang-seorang, dia duduk macam ini. Dia duduk bercantum-cantum. Sebenarnya dia satu sini. Tapi dia duduk bercantum-cantum. Okey. Merupakan bakteria sebenar. Kenapa bakteria sebenar ni? Mempunyai dinding sel yang dibuat daripada peptidoglycan. Peptidoglycan juga dikenali sebagai murin, iaitu jenis polimer yang terdiri daripada gabungan gula dan juga asid amino. Okey. Jadinya dinding sel ni, dinding sel untuk bakteria, Eubacteria ada dinding sel yang dibuat daripada peptidoglycan. So dia beza dia dengan Archaebacteria. Dan dia ni dikenali sebagai bakteria sebenar. Okey. Eubacteria, sitoplasma Eubacteria mempunyai ribosom dan plasmid, tetapi tiada organel bermembran seperti mitokondria, jalinan endoplasma dan juga organel lain.
Bakteria dikelaskan mengikut bentuk, contohnya Streptococcus, pneumonia, Vibrio cholera. Okey, kalau coccus ni maknanya spera lah, spera. Tetapi oleh kerana dia ni berkawan-kawan, dia namanya Streptococcus. Dia duduk secara berkoloni macam itu, dinamakan Streptococcus. Okay. Vibrio ni bentuk koma. Sinilah Vibrio cholera, bentuk koma. Dia ada Bacillus, bentuk silinder. Bacillus. Okay. Ataupun Spirilium. Okay. Spirilium, berlingkar. Ya, jadinya dia bentuk berlingkar. Okey, Protista merupakan organisma eukariot, merupakan organisma unisel dan multisel. Ini kita dah cakap tadi, heterotrof, autotrof atau kedua-duanya. Mempunyai organel yang ringkas tanpa kehadiran tisu khusus. Sel mempunyai nukleus yang diselaputi oleh membran dan organel yang dikelilingi oleh membran. Untuk dia ni, protista dia dah ada macam sel yang kita belajar. Okay, ada organel, organelnya ada membran. Macam mitokondria kan ada membran, ada 2 lapisan membran. Kloroplas ada 2 lapisan membran. Nukleus pun ada, sampai protista dah ada. Okey, kemudian kita tengok apa lagi, terbagi kepada 3. Protista ni terbagi pada 3. Apa dia 3-nya? Pertama, protozoa yang kita dah belajar, sama ada amoeba ataupun paramecium. Kemudian alga, kumpulan alga. Kumpulan alga sama ada apa namanya? Ya. Okey, alga. Contoh alga adalah Spirogyra ataupun kulapuk berlendir. Contoh protozoa adalah Euglena. Euglena termasuk amoeba paramecium. Contoh alga pula Clanidomonas dan juga Spirogyra. Okay, Spirogyra ni macam inilah dia. Dia di dalam dia macam ni, macam itulah warna dia. Okay. Kulapuk berlendir pula Physarum polycephalum. Okey, fungi. Tadi kulapuk berlendir tau Ni kita tengok fungi pula. Eukaryote. Eukaryote maksudnya ada membran. Organel, ada membran Unisel ataupun multisel. Heterostrof sama ada dia saprofit ataupun dia parasit. Saprofit maknanya dia hidup di organisma yang dah mati. Contohnya dia hidup kat pokok yang dah mati. Tapi kalau dia duduk atas kulit kita ni belum mati, itu namanya parasit. Okey, ada soalan tentang ni? Okay, kita tengok pula dinding sel dia dibina daripada chitin. Tadi kita tengok bakteria terbagi pada 2 tadi, betul? Bakteria Archaebacteria dengan Eubacteria. Archaebacteria dinding selnya tak dibuat daripada peptidoglycan. Tetapi untuk untuk Eubacteria ia dibina daripada peptidoglycan. Tetapi untuk fungi pula, dinding sel dibuat daripada chitin. Jadi dia karbohidrat juga. Badan terdiri daripada jaringan beberapa mycelium. Contohnya Saccharomyces cerevisiae iaitu yeast, Agaricus species iaitu cendawan. Plantae merupakan organisma eukaryote. Okey, mana ada organel lah. Ada organel, ada membran. Tak organel tu ada membran. Okey. Melibatkan semua jenis tumbuhan multisel.
dapat mensintesiskan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, iaitu fotoautotrof. Kita ada kemoautotrof, kita ada fotoautotrof. Kerana mempunyai klorofil. Menjalankan pembiakan secara esens ataupun seks. Contoh tumbuhan tanpa biji benih seperti paku pakis dan tumbuhan berbiji benih, semua tumbuhan berbunga. Semua tumbuhan berbunga ada biji benih. Okey, Animalia merupakan organisma eukariot, terdiri pada semua haiwan multisel, banyak sel. Heterotrof, dapat makanan daripada organisma lain, sama ada dia makan tumbuhan, dia dipanggil herbivore, ataupun dia makan haiwan yang lain, dipanggil carnivore. Kebanyakan haiwan boleh bergerak. Kebanyakan haiwan membiak secara seks. Contoh, invertebrata, iaitu tapak Sulaiman, ya? Ada orang nak masuk. Okey. Okey, invertebrata maknanya tu tanpa tulang belakang, iaitu tapak Sulaiman, dan vertebrata yang ada bertulang belakang seperti gajah. Okey, kita tengok bakteria ni, bakteria, protista dan juga Animalia. Ada lagi yang masuk ya? Okey, kita dah belajar tadi tentang 6 alam, iaitu Archaebacteria, Archaebacteria ke Archaebacteria ni, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae dengan Animalia. Okey. So dia kena suruh kita buat kelas pengelasan nanti Nanti awak jangan lupa buatkan awak punya dalam buku latihan awak ni, semua kerja yang kita buat ni. Okey, bilangan sel dia. Istilah unisel betul. Okey. Dinding sel, apa beza Archaebacteria dengan Eubacteria adalah dari segi dinding sel. Ini dinding selnya tidak ada peptidoglycan. Ini tak ada peptidoglycan. Ini ada. Okey. Kemudian nukleus, ada tak nukleus? Dekat bakteria ni. Yang hari tadi cikgu cakap. Ada bakteria, ada nukleus tak kat bakteria ni? Tadi cikgu cakap Okey. Okay, tengok dia punya jawapan. Okey. Archaebacteria unisel. Dia masih unisel. Dua-dua sama ni. Cuma satu tiada peptidoglycan, satu lagi ada peptidoglycan. Klorofil. Archaebacteria memang tak ada klorofil. Tapi eubacteria ada bakteria yang mempunyai klorofil. Nukleus. Dia tak ada nukleus dia. Nukleus ni tak ada. Itu, apa yang cikgu cakap, dia punya kromosom dia atau bahan genetik dia bersepah aja dekat dalam ni. Kat dalam sitoplasma. Organel dia pun tidak ada membran plasma. Tak ada membran. Kita katalah. Tak ada membran plasma. Dia bersepah aja gitu. Macam ni contohnya. Kita kata ni kromosom dia bersepah. Okay. Tadi cikgu cakap eubacteria ni terbagi pada 3, betul tak? Tadi eubacteria, archaebacteria ni. Methanogen, betul. Halogen,
malofil dengan thermofil. Ada 3 tadi. Iaitu di mana dia duduk di kawasan yang tidak ada beroksigen dan menghasilkan metana. Dia duduk ni kawasan sama ada di perut haiwan ataupun perut manusia. Halofil, dekat laut mati. Thermofil, dekat kawasan yang bersuhu tinggi yang kita cakap tadi, walau suhu 60 baru optimum. Kita suhu 60 dan kena asli. Okey, itu dia Contoh ni lactobacillus lah. Yang ini tadi Halobacterium salinarum. Ni halo ni maknanya dia halofil lah. Duduk di mana? Di laut mati sana. Okey, kita tengok pula Protista. Sama ada dia unisel ataupun multisel. Protista tadi dibahagikan kepada berapa tadi? Protista dia ada protozoa kan? Lepas tu alga. Lagi satu kulapuk berlendir. Okey. So protista ni sama ada dia unisel ataupun multisel. Kalau kita tengok tadi, protozoa memanglah dia adalah amoeba dengan apa tadi? Paramecium. Amoeba dengan paramecium memang unisel. Tetapi alga, dia Spirogyra tu dia adalah multisel. Okey, kita tengok pula dinding ni. Tiada dinding sel. Okey, dia memang tak ada dinding sel. Untuk protozoa tak ada dinding sel. Kalau awak kita belajar dulu, amoeba dengan paramecium tak ada dinding sel. Dia ada membran plasma je kan. Tetapi untuk alga, dia ada dinding sel. Kehadiran klorofil. Protozoa ada yang ada klorofil, ada yang tak ada. Tapi kalau alga semua ada klorofil. Okey, kehadiran nukleus dah ada. Okey, dia adalah eukariot lah. Ini adalah dua-dua ni prokariot. Okey, fungi. Fungi terbagi pada 2 tadi. 2 ke 3? Cendawan tadi dengan apa? Dengan apa tadi? Yeast. Okey, yeast unisel, cendawan multisel. Yang penting dia ada chitin. Dinding selnya adalah chitin, tak ada klorofil. Dia adalah saprofit ataupun heterotrof. Nukleus ada. Ingat nukleus ada. Dia 2 je ni yang tak ada nukleus. 2 ni tak ada nukleus. Yang lain semua ada nukleus. Maksud cikgu bukan dia tak ada DNA dia. Ada DNA dia. DNA dia tidak tertarung dalam membran nukleus. So, plantae, multisel, dinding sel, selulosa. Ada klorofil. Animalia, multisel, tak ada dinding sel kita. Paling luar kita dalam membran plasma. Dia ada klorofil. Okay. Itu summary untuk tadi 8.1. Kita tengok pula hierarki taksonomi. Hierarki taksonomi yang digunakan ialah taksonomi. Ialah sistem hierarki linear. Okay. Tadi kita ada 6 alam. Kemudian kita tengok pula hierarki taksonomi. Mengelaskan organisma mengikut hierarki bermula daripada paling khusus iaitu spesies hingga ke paling domain. Peringkat hierarki adalah mengikut urutan domain iaitu domain, alam, phylum, kelas, order, family, genus, species. Kalau dulu, silibus yang lama tak ada domain, sekarang awak ada domain. So, kalau dulu artis filem klasik, orang famous, gaya seksi. Artis filem klasik, orang famous, gaya seksi. Kita tambahlah ni. Apa ni ni? Dunia. Dunia artis filem klasik, orang famous, gaya seksi.
Okey. So D ni domain. A alam. Kita dah tahu alam ada 6 tadi. So alam, kita lepas alam phylum, kemudian kelas, kemudian order, kemudian family, kemudian baru genus, kemudian baru species. Dunia artis famous gaya seksi. Artis filem klasik orang famous gaya seksi. Dunia artis filem klasik orang famous gaya seksi. Okay. Domain merupakan peringkat taksonomi yang tertinggi dalam sistem hierarki pengelasan biologi. Alam dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil yang disebut phylum. Organisma dalam phylum yang sama mempunyai ciri sepunya yang sama. Organisma dalam satu phylum adalah berbeza daripada organisma dalam phylum yang lain. Phylum dibergelaskan lagi kepada kelas. Kelas dibagikan kepada order. Dengan cara yang serupa, order dibagikan pada family, family dibagikan kepada genus dan genus dibagikan pada species. Species merupakan kumpulan terkecil dalam pengelasan organisma. Organisma dalam spesies yang sama dapat membiak dan menghasilkan keturunan yang subur. Contohnya kita ni manusia. Manusia adalah Homo sapiens. So cikgu dengan awak spesies yang sama. Sebab itu lelaki dengan perempuan boleh membiak. Kenapa? Kerana spesies yang sama. Anjing dengan manusia boleh ke kahwin? Tak boleh kan? Dia tak boleh menghasilkan, tidak boleh saling membiak dan menghasilkan keturunan yang subur. Mungkin binatang, kucing dengan anjing kahwin. Tapi dia tak boleh menghasilkan organisma yang mempunyai keturunan yang subur. Urutan dalam sistem pengelasan organisma ini disebut hierarki taksonomi. Okey, sudah domainnya. Okey, domain eukaryote tadi. Domain eukaryote. Ini contohlah, dia dah kasih domain. Okay, dia cakap domain eukaryote. Okey, mungkin tu eukaryote lah katanya. Okey, eukaryote. Kemudian dalam eukaryote tu ada alam. Okey, dalam eukaryote tu ada alam. Alam dia tu, kalau tengok sini ada plantae tadi. Betul tak? Ada plantae. So, bila kita tulis alam animalia, domain apa ni yang alam selain daripada animal dia akan tersingkir, nampak? Okey, so ni kumpulan plantae. So, plantae habis. Kemudian phylum pula. Phylumnya chordata. So, tapak Sulaiman yang bukan dalam phylum chordata tersingkir. Maknanya tapak Sulaiman berada dalam phylum lain. Kemudian kelas. Kelas mamalia. Reptilia apa nama? Ular dalam kelas reptilia kan? Bukan. Dia reptilia. So dia tak boleh masuk dalam mamalia. Kemudian dia buat pula order carnivore. Okay. Anak dia herbivore. So dia tak boleh masuk. Dia adalah order yang berbeza. Order berbeza. Maka yang dia tersingkir. Kemudian Orchidae. Okey, ni apa namanya ni, serigala bukan dalam family yang sama. Biasa kalau nampak A ni maknanya family. Okey, kemudian Ursus pula. Panda bukan dalam genus Ursus, maka dia tersingkir. Kemudian spesies. Dia genus yang sama ni, tapi spesies yang lain. So, dia adalah Ursus arctos. Itulah contohnya. Bilangan organisma dalam kumpulan semakin berkurang. Hubungan genetik antara organisma menjadi semakin rapat. Maknanya kandungan genetik ni semakin rapat lah. Tapi bilangan organisma dalam kumpulan semakin meningkat. Ini dalam kumpulan domain maknanya banyak dah. Berbanding dengan spesies. Bilangan organisma dia. Okay, sistem tata nama binomial. Sistem pemberian nama saintifik kepada organisma yang diamalkan kini adalah sistem binomial linear. Setiap nama saintifik terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama adalah genus, perkataan kedua adalah species.
Nama genus bermula dengan huruf besar, manakala nama spesies bermula dengan huruf kecil. Nama saintifik dicetak dalam bentuk italic jika ditulis. Kedua-dua nama mesti digariskan secara berasingan. Kalau tulisan macam ni lah. Seperti burung pekaka cip-cip ni, nama jenisnya Alcedo, nama spesiesnya Artis. So, Alcedo Artis. Okey, dia tak cakap nama spesiesnya Artis saja. Tak, dia mesti cakap bersama dengan jenisnya sekali. Alcedo Artis. Okey. Okay, contoh lain, katak sawah. Rana Erythraceae. Okey. Padi, Oryza sativa. Pokok bunga teratai, Nelumbo lucifera. Pokok bunga matahari, Helianthus annus. Macam itulah Maknanya nama depan adalah genus, nama belakang adalah spesies. Tetapi bila nama saintifik mesti disebut dua-dua. Kita punya pokok kelapa sawit namanya apa? Siapa tahu pokok kelapa sawit kita namanya apa? Cikgu tahu nama durian. Nama spesies durian. Durio zibentinus. Itu nama spesies untuk durian adalah Durio zibentinus. Ataupun lalang. Imperata cylindrica. Itu adalah lalang. Okey, kelapa sawit apa? Ada tak tahu kelapa sawit apa? Tak tahu? Tahu dah, diamlah. Awak boleh tengok, paling biasa kita boleh nampak dekat mana? Dekat stem. Dekat stem. Kalau duluan stem kan, rajin. Nama rambutan ada. Namanya biasanya pakai nama Latin. Sebab nama Latin ni bahasanya dah mati. Orang tak guna. Ataupun macam kita nama durian tu kan. Durian dia ambil bahasa kita tapi dilatinkan. Jadi Durio zibentinus. Itu contohnya lah. Okey. Habis. Ini adalah penamaan saintifik. Kita panggil dia tata nama binomial. Kenapa binomial? Kerana dua nama. Itu tata nama binomial. Yang perkenalkan ialah Carlos Linnaeus. Kita tengok ni. Nama saintifik diberikan kepada semua organisma ini adalah nama yang diterima dan digunakan pakai di seluruh dunia. Semua dunia pakai benda yang satu yang sama. Dia nama saintifik. Mungkin tembikai kita panggil kita panggil tembikai tapi orang Kelantan panggil timun Cina lah. Tak sama. Tetapi dengan nama saintifik seluruh dunia menggunakan nama yang sama. Setiap nama diberikan biasanya memberikan gambaran tentang ciri-ciri organisma, keadaan habitat negara asalnya atau untuk mengenang dan menghargai orang yang mengkajinya. Sama ada dia namakan diri dia sendiri. Sebagai contoh saintifik ialah pokok kacang teh, Pisum sativum. Okey. Huruf L adalah merujuk kepada nama orang pertama yang menamakannya iaitu Linnaeus. Okey, dia ada tulis tu Pisum sativum L titik. L tu maknanya Linnaeus. Orang yang mula-mula sekali menamakan. Okey, kita dah tahu nama, kemudian kita belajar kekunci dikotomi. Kekunci dikotomi sebenarnya adalah satu alat yang digunakan oleh ahli taksonomi untuk pengecaman berdasarkan persamaan dan perbezaan. Salah satu cara untuk membina kekunci dikotomi membina beberapa siri kuplet. Okay, sekatalah ni, kita ada pokok pinus, rama-rama, siput, semut, cacing, bunga raya, pakis, laba-laba, siput. Okay, kita pakai kekunci dikotomi. Sekata daripada organisma tu kita cakap, okay, haiwan, tumbuhan, rujuk 2, rujuk 6. Maknanya kita baca rujuk 6, 2, dia pergi kat 2. Okey, ada tak kaki? Kalau kaki ada, rujuk ke 3. 3 pasang kaki kan lebih daripada 3 pasang kaki. Kalau kita cakap 3 pasang kaki, rujuk 4.
Okey, 4 apa? Bersayap ke tak bersayap? Okey, kalau bersayap ramai-ramai. Itu dah dapat jawapan. Okay, ini dia dah siap kan? Okey, kita tengok macam mana kalau tak siap. Kekunci dikotomi adalah set spesifik untuk satu jenis pengecaman. Kekunci dikotomi yang berlainan digunakan untuk pengecaman jenis organisma yang berlainan. Ciri-ciri yang dipilih adalah ciri yang mudah diperiksa dan dilihat. Ciri-ciri yang berpilih di dalam organisma berlainan perlu dielakkan. Okey. Ini dia bentuk kekunci laba-laba. Okay. Sebenarnya kita lebih senang buat macam ini daripada kita buat yang tu. Tapi kita kena buat juga. Okay. Saya kata kita nampak je organisma ni, kita asingkan dulu. Mana haiwan, mana tumbuhan. Kita katalah haiwan mana. Ya. Ni haiwan. Haiwan pula. Ni tumbuhan. Ni haiwan, ni haiwan. Ni haiwan, ni haiwan, haiwan. Tumbuhan, tumbuhan. So, kita bagi dua terus. Sebab itu dia namanya dai tu. Dikotomi. Maknanya kita bagi-bagi dua. So, apa ni? Tumbuhan dan haiwan. Okay, kita tulis kat tepi yang senang. Kita tulis sebab kita nak bagikan dia kan. Okay. Apa dia haiwan tadi? Rama-rama, siput, semut, laba-laba, cacing. Tumbuhan pula apa? Porcupine, bunga raya dan pakis. Okay. Daripada tumbuhan ni, macam mana kita nak bandingkan dia? Nak bezakan dia? Nak belah dua ni? Nak belah dua. So, macam mana? Siapa boleh kasih idea? Tolong cepat sikit. Tiba, macam mana kau nak asingkan pokok bunga raya, pokok bunga pine dengan pokok pakis? Macam mana nak asingkan? Berdasarkan pemerhatian. Ada tak ada ni? Yang ada biji benih, yang tak ada biji benih. Apa? Yang ada biji benih dengan yang tak ada biji benih. Okey, yang ada biji benih, tak ada biji benih ataupun berbunga, tak ada berbunga, boleh? Boleh? Bunga raya berbunga. Oh, awak nak tulis biji benih, tak ada biji benih, boleh lah. Jelas. Kita boleh try. Biji benih, tak ada biji benih. So, yang ada biji benih yang mana? Yang mana yang ada biji benih? Cepat, yang mana yang ada biji benih? Bunga raya. Bunga raya ada biji benih. Okey, ni bunga raya. Tak ada biji benih, pakis dengan porcupine. Okay. So, kalau ada dua, dia selagi hujungnya tak ada satu, dia kena belah lagi, betul tak? Sampai hujungnya dapat satu. Okey, haiwan. Apa? Nak bezakan. Berkaki dengan tak berkaki. Boleh? Okay, berkaki. Tak berkaki. So, kalau berkaki ada berapa tu? Berkaki ada dua. Semut dengan laba-laba. Tak berkaki ni ada rama-rama. So, yang tak berkaki, cacing dengan, tapi siput ni kaki berotot tak? Penting cacing ya. Saya rasa macam ada dia istilah dia kaki berotot. Nanti kita tengok macam mana nanti. Okay. Lalas kita akan dapat yang macam ni. Kita akan dapat yang macam ni. Jadi kita akan dapat yang macam ni. Kita tengok. Okey. Kita dapat satu haiwan, tumbuhan, mempunyai kaki, tak mempunyai kaki. Okey. Kemudian, tidak mempunyai kaki,
Siput dengan cacing tanah. Siput tu dianggap tidak mempunyai kaki lah. Kalau silibus dulu dia cakap siput ni ada kaki berotot. Dia cakap maknanya kat sini dia tidak mempunyai kaki. Kemudian kita bahagikan pula daripada yang ada kaki tadi, rama-rama, semut dengan laba-laba, dia bahagikan dua lagi. 3 pasang kaki ke lebih daripada 3 pasang kaki? Okey, 3 pasang kaki ada apa tadi? Ada rama-rama dengan semut. So bagikan lagi. Bagikan lagi rama-rama dengan semut, bersayap dengan tak bersayap. So hujung ni mesti dapat satu. Okey, bila dah siap ni, mula-mula daripada organisma ni, kita buat pengelasan pakai jadual. Okey, kemudian barulah daripada itu, okey, daripada ni, daripada ni dapat ni, kemudian bila daripada sini, okey, dari sini pula, okey, kita dah dapat dah yang ini. Buat yang ini dululah. Misal kata awak kena jawab soalan yang macam ni, awak kena buat ni dulu. Okay. Ni buat dulu baru senang, baru buat ke Cauchy dikotomi yang ni. Okay, barulah awak buat yang ni. Okay. Bila kita dah buat, barulah kita buat ini satu ada dua. Ni bahagian ni satu lah. Kat sini satu. Satu jadi satu A jadi satu B. Okay, satu A, satu B. Haiwan dengan tumbuhan. Kemudian 2A, mana nak buat 2? Kat sini 2. So 2A mempunyai kaki, tak mempunyai kaki. C. Kemudian buat sampai 7. Kemudian ini barulah kita tengok rujuk mana. Haiwan, rujuk 2. Buat yang ini dulu. Yang tepi ni dulu. Buat barulah buat sebelah ni nak rujuk-rujuk. Rujuk sampai dapat jawapan. Sampai dapat jawapan. Okey, inilah cara dia ni. Libas yang lama sangat ada ni. Okey. So, kita tengok soalan dia pula. Berikan 2 ciri organisma yang tergolong dalam alam funggi. Apa dia? Apa dia yang tergolong dalam kumpulan alam funggi? Tolong jawab. Ciri dia cikgu Apa? Ciri dia ke? Funggi. Apa? Ciri. 2 ciri dia. Tidak punya klorofil. Tidak mempunyai klorofil. Confirm dia tidak ada klorofil. Okey, lain lagi satu. Dinding sel dibuat daripada kitin. Okey, dinding sel dia dibuat daripada chitin. Chitin. Dia sama, dia punya chitin ni sama dengan macam dalam serangga. Dia punya apa tu? Dia punya dinding dia. Dia kulit luar dia. Okey, soalan yang kedua. Tidak mempunyai klorofil, mempunyai dinding sel yang dibuat daripada chitin menghasilkan spora. Sel sekulat disusun membentuk berbenang halus dipanggil haifa. Mana-manalah. Okey, bagaimanakah organisma dikelaskan menggunakan hierarki taksonomi? Okey, siapa nak jawab ni? Tak ada? Siapa nak jawab? Danish tak ada? Mana Danish? Dapat jawapan dah. Siapa? Danish tak ada Amalina.
Ya cikgu. Apa jawapannya? Organisma dalam satu domain dibahagikan kepada alam dan alam dibahagikan kepada beberapa kumpulan disebut filum. Lagi? Sambung. Phylum, lepas tu? Filum seterusnya dibahagikan kepada beberapa kelas. Kelas dibahagi kepada beberapa order. Order dibahagi kepada family. Family dibahagi kepada genus dan genus dibahagi kepada spesies. Spesies ialah kumpulan organisma terkecil dalam sistem pengelasan. Okey, cikgu nak tanya. Macam mana awak nak ingat benda tu? Yang nama-nama ni. Daripada domain. Macam mana? D untuk apa? Dunia. Dunia. Lepas tu? Artis. Artis. Apa? Filem. Filem. Klasik. Klasik. Orang. Famous. Famous. Gaya. Seksi. Okay. So, dia punya tu adalah domain. Domain. Alam. Apa tu? Filum. Kelas. Order. Family. Genus. Dan spesies. Kalau kita tengok ini, domain tu terbagi pada dua. Domain eukaryote dengan domain prokaryote. Siapakah yang telah memperkenalkan sistem tata nama binomial? Cikgu cakap tadi. Apa dia? Apa nama alifan tu? Linnaeus. Okey, Carolus Linnaeus. Bagaimanakah organisma dinamakan mengikut sistem tata nama binomial? Tata nama binomial. By mana dua, nomial. Maknanya nama. Okey, siapa nak terangkan ni? Atika. Setiap organisma diberikan satu nama yang terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama ialah nama genus dan perkataan yang kedua ialah spesies. Okey, genus ni dia tulis huruf apa? Besar ke kecil? Genus itu huruf besar. Okey, genus ditulis dengan huruf besar, spesies ditulis dengan huruf kecil. Bagus Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey, dah habis. Soalan berikutnya dah tak ada dah. Tadi cikgu nak cakap apa? Lupa. Okey, kita dah belajar. Okey, cikgu ulang balik semula. Hierarki tu, kita ada domain ataupun dunia lah, senang. Dunia, artis, filem, klasik, orang famous, gaya, seksi. Domain, artis adalah alam, artis, filem adalah filem, artis, filem, klasik, kelas, orang, order, orang famous, family, kemudian gaya, genus dan S2 adalah spesies. Kemudian alam ada 6. Tadi domain ada 2 tau. Satu prokaryote dengan satu lagi eukaryote. Iaitu di mana nukleus tu. Nukleusnya disampul ke tak disampul. Itu dia bagikan 2. Okey. Kemudian alam, kita ada 6 alam. Okey, 6 alam. Kemudian alamnya tadi kita belajar ada berapa alam? Kita ada alam animal, plantae. Kemudian kita ada apa namanya tadi? Fungi, protista. Okey. Bakteria ada 2, archaebacteria dengan eubacteria. Okey.
Ini nanti kita sambung pada hari esok. Sementara tu nanti awak siapkan latihan latihan awak yang ada dalam pakai buku teks tu. Jawab soalan. Okey, jawab soalan. Dalam buku teks, tulis dalam buku latihan Okey, sebelum kita tutup majlis ni, kita sampai pukul 1 kan? Awak siapkan latihan awak tu. Okey, kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifara dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak-banyak semua kerana datang ke cikgu. Okey. Nanti tulis nama kat grup tau. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih Fatihah. Miau ni siapa miau?